Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pahlawan-pahlawan UKIS. Jawab salam dulu. Besok lockdown ni. Kena kau-kau reply. Komen. Okey. Hari ni sangat special sebab siapa yang datang hari ni kan, saya kena ucap tahniah. Sebab saya tahu saya boleh cakap jujur je. Sebab sekarang ni saya tahu sekarang pukul 9 kan ada sesi beri bantuan dekat TV3. TV awal ni ke saya pun tak tahu lah. Tapi siapa yang duduk dalam ni memilih untuk nak stay, dan saya wajib, maksudnya saya lagilah rasa bertanggungjawab sangat-sangat sebab besok lockdown. Dan malam ni you all semua boleh pilih nak pilih kita duk fikir bantuan kerajaan kepada kita ataupun kita sendiri yang memberi bantuan kepada diri sendiri, malah kita pula boleh beri bantuan kepada orang lain. So kita nak pilih yang mana satu. So saya pun tahu, tapi macam mana pun insyaAllah malam ni saya nak go through. Benda pertama sekali, kalau contohnya korang tak tahu, kena lockdown lah, apa benda kena buat. Nombor satu, saya kena tulis besar-besar dekat sini. Nombor satu, jangan miss ilmu. Ilmu nombor satu. So minggu lepas saya ada go through dalam sangat tentang ilmu ni. Saya ada ceritakan. Siapa ingat cuba komen. Siapa ingat cuba komen ada berapa peringkat yang saya beritahu. Ada berapa peringkat dalam ilmu. Okay, rambat okay. So sebab saya punya ni tak dapat tengok komen cepat, saya buka dua. Okay, so jawapannya 4. So nombor 1 adalah data, nombor 2 matlamat, nombor 3 ilmu, dan nombor 4. Minta maaf kalau contohnya ni saya hari besok kan lockdown, so saya tak boleh buat dekat office, kita tak set up lagi untuk ni. So saya terpaksa buat kat rumah. So equipment kita masih lagi belum lengkap lagi kat rumah. Okay, so fokus. Waalaikumsalam. Siapa yang baru masuk tu kan. Okay, so fokus So saya cakap tadi, saya kata macam aku ni lepas belajar aku tak ada apa-apa ni. Maksudnya aku tak ada apa-apa, aku tak faham apa-apa ni lepas SPM tau. So siapa yang dekat sini yang umur SPM, siapa yang baru lepas SPM, kita sama. Tapi kalau orang yang kat sini yang dah berumur, tak kisahlah umur 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih, 50 lebih, orang bukan dah tak ada apa-apa lagi, korang ada banyak sangat benda. Maksudnya cumanya kita kena gunakan, muka saya kembali, kena gunakan apa yang kita ada ni untuk kita nak maksimumkan bagaimana macam kita nak maksimumkan kita punya pendapatan kita. So saya kembali, ni saya nak cerita kosong ni. Kalau siapa yang first time kat sini, siapa yang baru masuk ke, macam join UKIS ke, tak apa. Ni sebenarnya dah minggu yang ke bulan yang dah ke-6 dah. Bulan ke-6, maksudnya 6 darab 4 dah 6, 12, 18, 24. Dah 24 kali dah saya buat weekly coaching. 24 kali. So siapa yang first time ni, saya nak sangat-sangat untuk korang tengoklah balik saya punya weekly coaching yang lepas supaya korang dapat adapt dengan laju. Okay, so saya bagi tahu tadi, saya kosong, saya tak tahu apa-apa, tapi apa benda saya buat betul adalah saya cari ilmu dulu. So adalah siapa yang pernah dengar cerita saya pernah story sebelum ni yang saya kata macam aku nak jadi jutawan, aku nak kaya. So nombor 1 macam baik aku nak jadi kaya ni, aku dengar ramai sangat orang kaya ni ada hartanah. So saya beli e-book hartanah, saya beli video, beli seminar. So beli sikit-sikit. Tapi saya lepas beli tu saya cakap aku mana ada duit lagi. Maksudnya aku nak ada hartanah tapi gaji pun tak ada. So macam mana nak ada duit? Okay, siapa kalau contohnya ada tanya, Afiq kau SPM macam mana kau ada duit banyak? Saya memang mengumpul daripada form 1 sampai form 5 tu, saya adalah few thousand untuk saya nak spend. Sebab tu saya memang prepare. Alhamdulillah form 1 saya sampai form 5 saya memang dah prepare untuk saya punya life.
selepas SPM tu. Saya tahu lepas SPM tu kehidupan yang sebenar baru hidup. So alhamdulillah. So maksudnya, tapi saya start tu tak ada orang bimbing. Saya start dengan join business hartanah dulu. Saya belajar, baca buku, beli buku. Bila saya dah belajar pasal hartanah banyak ni, tengok apa yang saya buat betul. Lepas tu saya fikir macam, aku tak ada gaji lagi sebab benda banyak hartanah ni. Tak ada gaji, aku tak ada duit yang besar lagi, deposit apa semua tak ada. Okay, tak apa. So saya downgradekan sikit. Saya fikir macam, okay, why not aku beli emas? Emas ni pula, first, saya beli hartanah. Bukan beli hartanah, saya beli ilmu tentang hartanah. Nombor dua, saya beli emas. Tapi nak kata hartanah kat sini pun, saya dah start buat bisnes. Bisnes apa tahu tak? Bisnes sewa beli perjanjian. So biasanya perjanjian ni ejen yang buat ataupun peguam yang buat. So saya dapat, kita panggil apa, template. Ni tahun 2013 kot. Saya SPM 2012. 2013 tu saya dah ada template untuk perjanjian sewa beli. Itu pun saya dah buat berapa ribu dah. Kita jual satu rumah dalam 300. So saya dapat jumpa few penyewa ni, dia nak menyewakan rumah tapi dia tak nak cari peguam ke apa mahal, 8,000 kena bayar. So dia kata okay, bayar saya 300 je. Okay, dah settle. Saya buat itu Z. Tapi still kat situ saya rasa macam okay, masa tu tak nampak lagi. Saya dah start buat duit tapi tak nampak lagi. Tapi faham tak, saya ada ilmu kat situ. Bila kita ada ilmu, kita boleh buat apa sahaja dengan ilmu kita tu. So nombor satu, saya dah buat dah duit dekat hartanah tu. Walaupun macam okay, saya rasa macam okay, tak stable sangat. So pergi nombor dua, saya pergi emas. Pergi emas, masa tu adalah macam-macam lah. Saya beli emas sampai dah berapa gram dah saya tak ingat. Few thousand juga, bergram-gram juga. Lepas tu adalah join buka emas dia. Saya beli perak sekali. Perak ni sikit je kita beli. Tapi sebelum saya join emas dengan perak ni, saya belajar dulu. Saya faham ni saya nak cerita betapa pentingnya ilmu ni. Saya tak masuk lagi topik malam ni tau. Sorry, sebab ni baru start. Saya nak betapa saya nak setiap minggu korang memang akan dengar saya akan cakap ilmu belajarlah. Coaching ni please jangan miss. Jangan nak tunggu HQ, WhatsApp dulu, SMS dulu, post dulu dekat Telegram baru nak join. Supposedly korang dah pukul 8 tu, pukul 8 saya dah ready dah. So far dah 24 minggu ni, pukul 9 non-stop kita buat setiap Isnin. Pukul 9 non-stop, bayangkan 24 kali kita dah buat dah. So supposedly semua pahlawan supposedly dah ready dah. Pukul 9, okay, dah ada dah. Ketang, dah ada dah depan ni. So then barulah saya bergiat masuk dekat dalam. Saya kata okay, emas ni okay, tapi macam aku nak beli banyak lagi tapi tak cukup. Then barulah saya fikir saya buat bisnes. Then barulah saya bermula dengan jual produk orang lain dulu. So inilah yang anda punya path. Tapi waktu tu saya punya join, maksudnya founder saya waktu tu, saya join agent tu, tak ada ni weekly coaching setiap minggu. Saya kalau ada, saya memang akan join gila-gila, saya akan terpacak. Tapi yang tu dia just macam bagi produk, tapi okay dah kau pergi lah belajar sendiri. Then saya buka YouTube, pergi belajar, pergi seminar, belajar rugi macam-macam. Then lepas tu saya kata macam okay, kalau contohnya one day, kalau contohnya aku ada produk sendiri, aku ada keluarkan, aku ada team sendiri, aku memang akan ajar dia gila-gila sampai dia boleh buat lebih daripada apa yang aku buat sekarang. So boleh tak bagi masa sekejap, saya malam ni saya nak go through tentang sales. Betapa sebenarnya tajuk-tajuk yang lepas, please lah sangat, please tengok semua 24 minggu yang lepas-lepas, 24 kali weekly coaching yang kita dah buat. Semua ada dekat dalam group Facebook ni. Saya tak delete, masih ada. Please tonton sampai habis. Tengok, catat nota, belajar, betul-betul belajar. So macam-macam lah kita go through. So untuk hari ni saya akan memang nak go deeper. Mungkin makan masa lambat 10.30 sampai pukul 11. Tapi saya nak anda semua belajar sungguh-sungguh ni hari ni. Okay, boleh ke tak boleh? Cuba komen. Okay. Okay. So semua ready kan? Bismillah. Saya nak start saya punya pembelajaran hari ni dengan satu story yang betapa saya nak bagi nampak sales is everything.
Sales is everything. Cuba komen. Sales is everything. Kalau contohnya siapa-siapa, ni siapa yang nak close mak ayah dia. Dulu ada orang tanya masa saya kahwin muda. So ramailah orang tanya macam mana nak bagi mak percaya, mak ayah saya, mak ayah aku tak boleh bagi. Siapa yang kat sini muda-muda lah. Siapa yang yang dah kahwin, sabar. Maksudnya saya nak cerita dekat orang yang muda-muda, bayi-bayi saya ni. So tapi belum berkahwin. So dia cerita, dia asyik tanya saya macam mana nak nak yakinkan mak ayah kita. Lepas tu kalau contoh yang dah berkahwin biasanya suami akan tanya saya, macam mana nak buatkan isteri kita boleh ikut cakap kita, ataupun isteri seorang isteri nak bagi suami cakap, dengar cakap dia. Sebab isteri kadang-kadang suami ni, isteri bila dia cakap, suami ni dia tak dengar. Kadang-kadang bila dia cakap tu, dia rasa macam, alam kau perempuan pun, kenapa aku nak dengar cakap kau? Kalau suami pula, dia rasa macam dia nak bagi isteri dia faham apa benda dia cakap. Kalau contohnya ada anak pula, dia ada, Allahumma salli Muhammad, dia nak bagi anak dia faham apa benda dia buat. Sebab kadang-kadang anak ni dia cakap A, dia pergi buat B, B, C. Kalau contohnya dia dah bekerja, dia ada kawan, rakan sekerja dia nak bawa pergi mana-mana ke macam, tapi dia tak boleh nak yakinkan kawan dia. Kalau contoh ni daripada kecil, saya ada contoh cerita kecil ni, maksudnya kepada orang yang belum kahwin, yang dah kahwin, yang dah ada anak, yang saya pergi upgrade lagi. Kalau contohnya dia politician, politik ni, siapa-siapa yang nak politik ni kan, nanti saya cerita sikit lah. Kalau politik, macam mana dia nak bagi ramai orang percaya apa dia cakap. Sebagai contoh macam manifesto ke, contohlah. Ini semua, kalau contoh yang anda nak tahu, ini semua ilmu basic dia, ilmu besar dia adalah ilmu closing. Itu anda kena faham. Ilmu closing adalah kita nak close dia. Close dia maksudnya dia bersetuju dengan cakap kita. Maksudnya daripada dia tak bersetuju, contoh dia ada point A kan, dia ada point A, ni point A ni dia punya point kat mana dia berada sekarang, dan point B ni adalah close. Close ni maksudnya, aku setuju cakap kau. Aku bahasa mudah dia, macam contoh yang isu belum kahwin tadi, dia nak close mak ayah dia. Mak ayah dia tiba-tiba macam saya cakap tadi kan masa saya lepas SPM, mak saya cakap, apa kau ni nak kahwin? Then sampailah saya closing mak saya sendiri yang tanya, Fik, kau bila nak kahwin? So ini ilmu closing dia. Tapi saya nak start saya punya story masa saya dekat Darul Quran tahun 2015. Darul Quran, saya ambil diploma tahfiz, diploma tahfiz dekat Darul Quran Jakim, Kuala Kubu Baru, siapa yang tahulah. So masa tu saya tak pernah terfikir saya nak jadi YDP. YDP ni kira macam bukan pengerusi, kira macam ketua college lah, ketua universiti. Seluruh pelajar tu aku yang jaga, macam tu. Saya tak pernah terfikir masa masuk 2015. So 2015 saya masuk, saya tak fikir nak jadi apa. Tapi saya tahu apa benda yang saya nak. Waktu tu ada banyak benda lah. Saya run projek macam-macam lah. Saya nak run untuk ekonomi, pembangunan ekonomi Darul Quran dengan wakaf. Saya bina macam-macam lah. Masa tu kita dapat collect kipas gergasi 2 biji, harga RM60,000 dalam masa seminggu. So banyak benda lah. Then tahun 2017 tak semena-mena, masa tu saya tak terfikir nak jadi YDP. Kita panggil YDP lah. YDP ni kira macam jaga pelajar. Okay. Dengar okay. So 490 undian ni dapat kat saya. Maksudnya saya menang majoriti yang sangat-sangat besar lah. So 10 undian ni dapat kepada lawan saya. So ada few saya survey balik. Bila saya tanya 10 orang, kenapa kau tak undi saya? Ada few jawapan dia cakap apa tau? Ada few lah, dia punya jawapan, aku saja tak nak undi kau, Fik, sebab kesian dekat lawan kau nanti, sebab nanti dia langsung tak ada undi. Itu satu jawapan yang saya dapat. Nombor 2, yes, memang betul, dia memang tak kenal saya pada malam manifesto tu, tapi kira macam dia macam judge saya pada malam manifesto je, dan benda tu tak salah pun. So dia kata macam dia macam tak yakin sangat dengan saya. Okay, so tak apa. Maksudnya dia tak kenal sangat saya. Tapi kira baki lagi ni, diorang memang undi saya sebab diorang memang yakin dengan saya.
Alhamdulillah 1 tahun tu Alhamdulillah saya dapat pegang jawatan tu dengan baik lah. Alhamdulillah banyak benda lagi kita buat lah. So kesimpulan dia apa yang saya nak bagi tahu kat sini, apa yang saya nak bagi tahu adalah number one, dalam ilmu closing, bukannya waktu tu kita baru nak closing. Bukan waktu tu kita nak closing baru dia nak beli. Ni kembali kepada ejen, kembali kepada pahlawan ni, kembali. Sekarang ni kita jual coklat kan. Kalau contohnya time ni kita jual coklat berdasarkan, kan sekarang ni apa yang benda yang saya suruh buat? First step untuk nak capai 5,000 yang pertama, 1,000 yang pertama commission. 1,000 ke 5,000 commission yang pertama. First step. Apa benda yang saya suruh buat? PM, DM, WhatsApp personal, kawan-kawan kita dulu. Sahabat-sahabat kita dulu. Sekolah-sekolah kita dulu. So, lagi mudahlah. Macam mana orang yang kita nak jumpa ni, PM, DM ni, WhatsApp yang orang kita dah kenal ni, lagi besar brand kita kepada dia. Brand ni faham tak? Brand ni maksudnya kepercayaan dia. Betapa besarnya dia kenal kita sebelum-sebelum ni. So apa benda pun kita jual dekat dia, dia boleh beli apa je pun daripada kita. So itu nombor satu. Personal branding is number one. Untuk nak naik dengan cepat. Itu nombor satu. Saya tak start lagi ni. Tapi kalau faham daripada cerita saya tu tadi, saya diundi, macam mana saya boleh dapat 490 undian adalah bukan disebabkan saya closing diorang. Of course kita ada buat marketing apa benda lah, saya boleh buat 400. Tapi salah satu je, macam mana saya boleh pergi dengan cepat dan menang dengan besar waktu PRK tu, masa dekat Darul Quran tu, adalah bukan disebabkan pada tahun tu barulah saya nak start buat kerja, tapi disebabkan saya masuk Darul Quran pun orang dah nampak saya, yang saya ni macam okey, kalau kau buat apa-apa Afiq, aku boleh letak kau. Dan waktu tu saya tak nak pun nak jadi YDP, saya tak terfikir pun, dan saya tak ada jawatan apa-apa pun 2 tahun. Okey, Darul Quran 3 tahun je, diploma 3 tahun. So 2 tahun awal ni jawatan saya macam kecil-kecil, orang tak nampak, tapi orang nampak saya bekerja, orang nampak result saya, orang nampak sebagai saya ni ada personal branding yang kuat. So sebab tu nombor first saya nak pahlawan-pahlawan UKIS ni ada branding, personal branding yang kuat dekat social media. Macam mana? Of course saya nak go through ni. Of course kena jaga social media, tak buat benda-benda buruk, buat benda-benda baik, post benda-benda yang best. Then selitkan, barulah kita post benda-benda yang best. Contohnya pasal ikutlah apa benda kita tulis ke, ataupun kita up status yang membuatkan orang feel good. Dia rasa macam wah bagus, aku sukalah tengok dia punya social media. Social media ni apa dia tau? Facebook, WhatsApp. Ni nak cerita, maksudnya as a marketer saya cakap, untuk nak buat sales dengan banyak kena ada dua. Satu, marketing kena kuat. Marketing ni apa? Marketing ni one to many. One to many tu apa? One ni anda lah. So many ni apa? One to many ni maksudnya contohnya post kat Facebook. WhatsApp, WhatsApp status, WhatsApp group. So kena hati-hati dekat WhatsApp group ni, kalau contohnya post benda yang salah membuatkan orang benci kita. Sebab tu bila orang benci kita, waktu marketing lagi, orang dah, bila kita closing, bila kita start buat sales ni apa benda? Sales ni one to one. One to one ni lah yang hidden money besar kat sini. Tetapi marketing pun tak boleh tinggal. So dia kena jalan dua-dua. Tapi hari ni saya nak cerita tentang sales je dulu. So sales dengan marketing ni, dia adalah macam saya cakap, dia adalah berkait rapat. Macam saya cakap, okay, sales ni kalau contohnya dari sudut perkiraan, kenapa saya cakap kena belajar sales dulu sebelum marketing. Walaupun sebelum ni saya dah ajar marketing macam mana, dah post macam mana, maksudnya selama 25 minggu ni, suara tak jelas pula. Okay, ada yang jelas. Okay, selama 25 minggu ni saya dah ajar macam mana nak marketing, cara buat sales, macam nak closing. Of course dah. Cumanya makin lama sebab saya cakap 1 minggu, masa minggu pertama tu saya cakap itu adalah ilmu, orang kata apa, ilmu cat selipar tu pun orang dah boleh buat sampai 10,000 lah sales. Ada pahlawan kita dah buat 10,000 sales. So dah, kalau 10,000 sales,
apa nama, maksudnya dia dalam berapa saya tak ingat, dalam 45 hari kot. 45 hari dalam 3-4 bulan macam tu. 2-3 bulan. Tapi kira jauh lebih okey daripada tahun-tahun dia lepas. Tapi saya nak bagi tahu, macam mana pun fokus belajar buat sales dulu. Sebab saya bagi contoh. Sales ni apa? Sales ni dikira macam closing lah. Closing ni maksudnya orang beli. Marketingnya adalah berapa ramai orang capai, orang nampak kita. So saya nak bagi tahu, kalau contohnya orang kita dah kita tak pandai buat sale tapi marketing kita pandai, kita duk promote, ni nak cerita ramai trafik banyak tapi sales tak ada. Sebab saya pentingkan adalah sales dulu nombor satu. Sales adalah pintu masuk kepada commission. Sales tak ada, commission tak payah cerita lah. Ada orang, sales dia banyak, cuba kau cerita commission berapa. Sabar dulu, saya cakap first break sales dulu, then pergi fokus dekat commission. So ada ramai orang marketing dia banyak, contohnya trafik dia 100. Sorry kejap, saya tengah fikir. Betul lah ni, trafik dia 100 tapi sales dia kosong. Maksudnya conversion rate ni apa benda? Conversion rate ni maksudnya, kalau contohnya ni conversion rate Conversion rate ni adalah pertukaran daripada orang nampak iklan dia kepada orang beli. Dan biasanya conversion rate ni adalah konsisten, almost konsisten, bergantung kepada ilmu dia. So ada orang conversion rate dia adalah tinggi dia boleh pergi sampai 80%. Faham tak 80% ni macam mana? 80% maksudnya daripada, kalau 80% conversion rate dia, maksudnya kalau daripada 100 orang yang dia jumpa, dia dapat close seramai 80 orang. Ada orang juga, dia tak pandai buat sales, tapi dia pandai buat marketing. Sebab tu problem dia tak dapat sales. So sebab tu conversion dia berapa? 0 bahagi 100 bersamaan kosong lah. Maksudnya ilmu dia buat sales adalah kosong. Sebab tu saya lebih suka untuk pahlawan Yukis untuk belajar dulu macam mana nak buat sales. Of course malam ni saya dah banyak, even kalau contoh saya habis sekarang pun, semua pahlawan Yukis dah start dah nampak dia punya besar dia macam mana. Saya dah tak go deeper pun okey dah. Orang dah start nampak, okey, first sales dulu. Maksudnya one to one tu sangat-sangat penting. Dan memang kena buat. Sebab kalau contohnya dia tak pandai buat sales tu maksudnya orang bercakap dengan dia, ataupun kalau contohnya dia pandai buat sales, dia buat marketing pun. So kalau contohnya orang buat sales kan, ni kosong kan. Maksudnya kalau contohnya saya nak beritahu ni, dia gandakan dia punya marketing 1000. Tapi conversion rate dia kosong. Berapakah jualan yang bakal dia dapat? Berapa? Kosong. Sebab kosong, bahagi berapa pun akan tetap kosong. Sebab ilmu dia tak ada, dia tak pandai buat sales. Tapi kau cuba bayangkan, yang ni 80% ni tinggi ni, sebab dia dah pandai buat sales, cara dia buat marketing pun macam buat sales. Faham tak? Cara dia buat marketing pun dah macam orang buat, macam dia buat sales. Bayangkan, dia jumpa seorang-seorang pun dia tak mampu untuk buat sales sebab kepakaran untuk dia buat sales tu memang kosong. Kosong ni memang kosong telur. So kalau dia jumpa 10 ke 100, 1000 orang sekalipun akan tetap telur. Tapi kalau contohnya sales dia bertambah dan dia jumpa dan dia buat marketing pula lagi makin bertambah, dia makin faham. Sebab dia punya skill sales dia makin lama makin bertambah. Tu yang membuatkan dia buat marketing. Contoh saya tak pasti, saya tak ingat dia punya trafik dia sampai mana. Tapi contohnya conversion rate dia kekal 80%. Maksudnya ilmu dia, bila dia dah tahu level tu, adakah tiba-tiba dia tak tahu? Macam contohnya, aku tak hati lah buat sales. Macam contoh korang kan, masa sekarang umur dah 20, 30, 50, 60. Ada sekarang dah tahu kan macam mana nak belajar, membaca ABC. Ada tak tiba-tiba kita satu hari contoh bangun pagi macam aku dah lupa lah macam mana. Maksudnya ilmu tu kita dah ada, tiba-tiba kita lupa. Kecuali Allah lupakan lah. Tapi as a sunnatullah manusia, sunnah Allah, maksudnya orang kata apa, hukum manusia, bila dia dah tahu ke arah tu, level tu, contoh 80% sales ni,
ataupun contoh dia dah tahu membaca, dia takkan tiba-tiba satu hari tu dia bangun macam macam nak membaca lah. Tak ada. Tapi kalau orang yang level dia biasa dah 80%, dia dah tahu macam mana nak closing 80 daripada 100 orang dia jumpa, 80 orang jumpa. So kalau contohnya dia tambah marketing dia, tambah marketing tu maksudnya apa? Dia tambah daripada 100 orang pergi ke 1000 orang, agak-agak kalau conversion rate dia masih sama 80%, agak-agak berapa ramaikah yang dia boleh closing? Apa ramai? 800, sorry. Macam so sebab tu saya sangat penting kan belajar closing dulu ni, bahagian atas dulu. Kalau contohnya kalau kosong, kita marketing banyak mana pun dia akan tetap kosong. Yes, betul. Lagi ramai orang klik, lagi kemungkinan besar untuk orang beli tu tinggi. Yes, betul. Tetapi untuk awal-awal, saya nak cerita awal-awal ni, saya nak pahlawan first break dulu duit, break dulu sales secepat yang mungkin. Secepat yang mungkin ni maksudnya hari ni masuk kan, hari ni juga dapat sale. Itu bahasa mudah dia. Saya nak kalau contoh habis kelas ni, hari ni dia dah dapat satu sale lah. So macam mana nak dapat satu sale? Focus on one to one dulu. Buat marketing dulu sama, post dulu, then buat one to one. PM pula boleh dua. Sama ada nak merabat, boleh je. Semua, kena faham, semua nombor telefon yang ada dekat dalam kita, semua nombor telefon yang ada dalam phone kita adalah duit. Saya nak beritahu kalau cuba korang tengok dekat contact number kan. Korang buka dekat phone kan. Phone yang dekat nombor telefon tu kan. Phone. Lepas tu buka bahagian contacts. Buka contacts. Contact ni maksudnya ni lah. Saya ada ke tak? Sekejap. Buka bahagian contacts. Boleh kau tengok pasal bawah sekali. Tengok dekat bawah sekali kan. Berapakah jumlah konteks yang kita ada? Macam saya ada 2,885 kontak. Maksudnya 2,885. So let's say lah 2,885 2,885 kontak. Ni manusia tak nombor telefon ni? Manusia lah. Of course lah, jangan cerita lah maksudnya ada nanti nombor hilang lah apa benda lah. Okay, kita cerita 2,800 ni clean. Kita ambil nombor ni apa nama, senang lah, nombor 2,000 lah, 2,000. Contoh 2,000. So let's say purata kawan-kawan saya ni, dia punya gaji ataupun PTPTN dia dapat ke, ataupun gaji daripada mak ayah dia ke, ataupun memang gaji bulanan dia. Siapa kat sini kawan-kawan dia memang kerja awam, memang gaji dia lagi tinggi. Siapa kalau gaji swasta ni ada yang lebih tinggi, ada. So ada yang tinggi, ada yang besar. Tapi kalau contohnya ikut purata pendapatan dekat Malaysia ni, satu rumah biasanya household dia satu rumah 7,000 purata. 7,000 ringgit So saya tak ada nak dapat darab 7,000. Maksud kalau contohnya 2,000 ni, setiap orang ni keluarga dia beza-beza. Of course ada adik-beradik ke, ada saya save sepupu saya, saya save sepupu ayah dia. So macam 7,000 macam tu lah. Okay, so saya nak cerita kalau contohnya 2,000 ni, setiap seorang ni gaji dia purata tadi 7,000. So contohnya 2,000 purata. Nilai ekonomi yang ada dalam nombor telefon saya, yang mungkin saya kenal dia, ataupun dia kenal saya tapi saya tak kenal dia, mungkin. Tapi ada nombor telefon dia dekat dalam phone kita. So kalau contohnya kita ada 2,000 nombor telefon, kita WhatsApp ni semua orang ni 2,000 ni, darab dengan 2,000, cerita nilai ekonomi dulu. Nilai ekonomi lah. So 2,000 dalam 4 bersamaan berapa ni? Ni sebulan tau. 2,000 sebulan gaji dia ke, ikutlah macam saya cakap tadi, gaji biasanya. So maksudnya nilai ekonomi kawan-kawan kita sebenarnya plus minus 4 juta tau. 4 juta. So macam mana nak dapat 4 juta ni? 4 juta ni nilai ekonomi tau. Macam mana nak dapatkan 4 juta ni masuk dalam poket kita? So sebab tu datangnya sales dan marketing. Sales dan marketing ni apa maksud dia? Kita
kita power to attract. Maksudnya kita kuasa kita untuk kita kita buat orang nampak, orang tahu, dan kita buatkan orang rasa suka. Itulah yang membuatkan attract 4 juta ni masuk dalam poket kita. Dia punya basic je dulu. Faham tak? So bila kita nampak numbers macam ni, itu membuatkan kita break kepercayaan kita dalam konteks kita ni, yang membuatkan kita ragu-ragu dalam otak kita. Kita rasa macam takutlah, kalau dia tak beli dengan aku macam mana, kalau dia kutuk aku macam mana, kalau dia cerita kat orang lain aku je. So benda-benda ni lah yang akan membuatkan kita hilang. Walhal kita baru je WhatsApp 2-3 orang, orang dah cakap bukan-bukan. Cuba kita kira kita punya WhatsApp kita berapa ramai. Then bila kita kira, barulah kita dapat tahu, oh alah dia ni baru cakap dengan aku sikit. Okay, so tak apa. So sebab tu pentingnya ilmu closing ni. Right. So okay, 9.50 dah. Okay, sekejap Okay, 10 minit ni, dan masuk pukul 10 saya akan share ada 10 tips tips sales. Dia, of course banyak, cumanya maksudnya of course banyak lagi, tapi untuk hari ni saya share 10 je dulu. So mungkin kita akan habis awal sikit dah, 10.30 pukul 11, bergantung tengok macam mana. Saya pun kena minum air sikit gimana. Okay, so 10 minit ni saya nak go through magic numbers dulu sebelum kita pergi kepada 10 cara buat sales dengan power. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Okay, magic numbers dulu kita go through. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya minum sekejap. So power to attract ni, dia adalah power to attract ekonomi kawan-kawan kita. Lagi power kita attract ekonomi, lagi besarlah sales kita dan income kita. So kita pergi pada magic numbers dulu. Magic numbers ni mungkin sekejap je. Magic numbers ni apa? Magic numbers ni adalah numbers yang magic. Yang kita kena tahu berapakah yang kita kena WhatsApp, PM satu hari, ataupun berapakah sehari kita kena close untuk kita nak capai target. So saya punya target kepada semua pahlawan untuk first month, bulan yang pertama, of course bulan yang seterusnya kalau boleh maintain, ataupun sebenarnya saya punya kamus dalam kehidupan saya tak ada maintain tau dalam kamus saya. Saya punya kamus dalam kehidupan kita mesti break numbers dan increase numbers kita. Lepas 1,000 kita kena, bulan depan kalau contoh kita punya sales bulan ni kan 1,000 kan, bulan depan kena juga capai. Dia tak boleh 1,000 ke bawah, dia tak boleh 1,000 dan ke bawah, dia tak boleh maintain. Kalau maintain ni bahaya. Duk maintain ni kita akan confirm ke bawah punya, kita tak akan capai balik bulan depan 1,000. Business ni dia memang akan naik turun kalau mindset biasa. Tapi mindset yang betul, saya nak bagi tahu, mindset yang betul bila kita buat business, sales tak ada naik turun. Sales adalah sentiasa meningkat. Kalau contohnya sales naik turun tu, maksudnya anda belum ada ilmu yang betul untuk buat bisnes. Then always lah datang weekly coaching. Saya kena kembali, kena cakap juga, kena datang juga weekly coaching. Okay, so saya cakap first month kena break dulu numbers. Commission break dulu RM1,000. RM1,000. Commission maksudnya memang dapat berdebuk sebulan tu, HQ transfer dapat 1,000 berdebuk. Bukannya 100. Saya nampak alhamdulillah ada dah agent yang dah break. Saya tak tahu dah ada berapa 1,000, 2,000. Tapi untuk first touch saya nak commission berdebuk dapat 1,000. So kena capai juga. Nak capai 1,000 ni kena push juga untuk capai 1,000. So macam mana nak capai commission 1,000 ni? So kena kita punya ni HQ bagi 30%. Sebenarnya 30% tu tinggi tau. Tinggi nak mati. Saya tak tahu tinggi tu macam mana tinggi tu. Kalau korang pergi kat luar, biasanya orang bagi 5%, 6%, 7%. Biasa 4%, 2%. Ni 30% tau. Kita bagi.
betapa baiknya lah UKIS ni, betapa kita nak bagi pahlawan-pahlawan kita ni buat duit dengan banyak dan buat duit dengan senang. Kalau contoh korang kerja pun, tak adanya korang dapat sampai 30% ni. Kalau kerja, kalau contoh buat sales ke dekat kerja apa, biasa orang bagi 3%, 1%. Win dapat 30%, tinggi tu. So, commission target ni magic numbers ni bahasa mudah dia target lah. Tapi target yang kita jelas sangat-sangat, kita capai target ni macam contoh kita tulis besar-besar kan. Aku nak capai 3,000 sales ataupun kita punya commission 1,000. Tapi tulis je. Bila tulis, kita tak bentangkan dengan dalam keadaan yang kita nampak. Itu membuatkan orang kata apa, target ni macam angan-angan majerneh je lah. Macam, lepas tu buat pun macam, apa tu doa lagi, ya Allah bagilah aku 1,000. Dia tak nampak macam mana cara dia nak capai 1,000. Sebab tu itu nama magic numbers. Target kita yang besar berapa dan kita pecahkan macam mana nak capai target tu. So, itu kita panggil magic numbers. So commission saya target semua pahlawan UKIS supposedly jangan letak terlampau rendah, jangan terlampau tinggi. Terlampau rendah ni maksud contohnya sebulan nak RM50 je commission. Tak syok lah, dia tak ada push factor. Lepas tu jangan juga terlampau rendah, dia kena ada push factor dengan pull factor. Okay, so kalau komisen nak 1,000, sales mesti 3,000. Ni kalau contohnya kita punya komisen 1,000, sales 3,000. Then kejap kalau contohnya dapat jual satu kotak RM25. Sekarang ni HQ punya kita bagi tahu strategi sikit. HQ setiap bulan, insya-Allah kita memang akan keluarkan something box. Something box ni macam contoh yang lepas-lepas, kita dah keluarkan rentas box. Kita dah keluarkan kampung box. Kita dah keluarkan bulan ni kot saya tak ingat dah keluarkan belum freedom box. Yang baru-baru ni saya tak ingat apa nama dah. Rentas box lebih kurang lah. So setiap bulan kita akan ada box yang special yang harga dia lebih daripada 25. Tapi saya nak cerita kalau contohnya kita fokus jual yang kotak dia RM25 dulu satu kotak. Okay. So RM25 satu kotak. Sebulan maksudnya macam mana nak capai, kalau contohnya sebulan kita nak capai 3,300 sales, satu kotak 25. So berapakah kotak yang kita perlu jual dalam sebulan? Total. So iaitu sebanyak 133. 133 kotak kita jual. So kalau contohnya kita jual 133 kotak, kita akan punya sale adalah 3,300. Semua masih ikut ke semua dah tidur dah? Habis dah semua dah macam bye, rasa macam apalah, tak nak belajar lah. Ada lagi kan ni? Cuba komen. Alah, lagi sangkut lagi. Okay. Masih stay. Okay, masih ikut Okay. So, sebulan 133 kotak. Jangan nampak yang besar ni sebulan ni, cerita sebulan. So, kita pecahkan kepada 30 hari. 30 hari. So, 30 hari bersamaan satu hari, kita kena jual 4 kotak je. Ya Allah, sikit 4 kotak. 4 kotak bersamaan 4 orang lah bahasa mudah dia. 4 orang. So kembali balik kita punya conversion rate tadi. So soalan dia, berapakah conversion rate kita? Kita tu anda lah. Berapa powernya closing kita? So untuk nak test kita punya conversion rate kita, jangan macam saya cakap, kena minimum PM minimum 100 orang. Dan kena kira berapakah orang yang kita dah PM. Tak boleh macam melenjan je, kira. Okay, aku dah PM Ahmad, Mokteh, Fadli, contoh. So kita kira, masuk lah dekat dalam tulis, ada dekat WhatsApp kita ke tulis. Okay, pukul 5 sampai pukul 4 petang sampai 5 petang aku dah WhatsApp seramai 4 orang. So tulis supaya bila kita tulis, kita rasa macam, sebab kita kadang-kadang kita rasa macam ramai sebab ada satu orang kita layan lama sangat, tahu tak? Itu membuatkan
kita rasa closing kita tu macam susah lah macam ni. Sebab tu kita kena kira. So bila satu closing 4 orang, so saya nak beritahu, kalau contohnya closing anda conversion rate 4% conversion rate anda, so berapakah ramai orang anda yang kena PM? Berapa ramai sehari orang yang anda kena PM? Sebab nak kejar ni 4 kotak, 4 orang ni sales sehari, 4 orang je nak cerita 4 orang ni. Dan conversion rate anda punya ilmu closing power ni awal-awal. Ni nak cerita awal-awal dulu cik abang ni. Awal-awal dulu. Kalau contohnya conversion rate 4%, so berapakah orang yang kita kena PM setiap hari? Yes, 100. So kalau contohnya daripada 100, takkanlah conversion rate kita tak belajar macam mana nak buatkan closing lebih cepat. Kita takkanlah tak belajar. Sebab ni penting tau, ini nama dia self learning. Takkanlah kita tak belajar something yang membuatkan makin lama makin cepat orang belajar, makin lama makin kenapa orang tolak kita, apa yang membuatkan perkataan kita salah. Yang skrip yang saya bagi tu as a template saja, yang mungkin tak sesuai pun dengan semua orang. Sebab tu saya ada pernah ceritakan tentang template tu pada weekly coaching yang saya tahu berapa tak, saya pun dah tak ingat dah. Saya cerita macam mana nak gunakan template tu dengan betul. Saya cerita kalau contohnya ayat tu tak sesuai, tukar dengan ayat lain. Tak sesuai, tukar dengan ayat lain. Yang membuatkan sesuai, yang membuatkan bila tukar mengikut kawan-kawan anda, yang saya bagi tu mungkin sesuai dengan kawan-kawan saya yang berumur 20 tahun, 25 tahun, 26 tahun, 30 tahun tu mungkin dia dah macam kabur-kabur sikit. So kalau umur dia 30 tahun, mungkin soalan dia dah berbeza. Mungkin kita tak tanya soalan dia. Kan soalan saya ada beberapa. Adakah anda suka coklat? Ataupun dua saya tanya. Saya tak ingat apa skrip saya. Adakah anda suka coklat dengan adakah Allahumma salli Muhammad, coklat biasanya anda makan coklat sebab apa? Contoh soalan yang mungkin kawan-kawan saya tu bila jawab dia seronok je okey, tapi mungkin umur dah 30, soalan dia mungkin berbeza. Soalan dia mungkin contoh sebab kita nak target dia beli ni bukan sebab makan. Dia beli ni sebab dia nak bagi hadiah pada orang lain. Nampak tak? So dekat situ kita belajar yang membuatkan kita tengok rupanya kalau kita kita buat sales, kita target dia kepada untuk kau beli ni bukan sebab kau makan tau. Kau beli ni sebab kau beri kepada orang yang tersayang. Sebab ni coklat premium. Biasanya orang memang mengidam-idamkan nak makan. Lepas tu tunjuklah testimoni kita. Bukannya kita cakap saja. Kita ada testimoni yang berlambak yang kata, ya Allah sedapnya Yukis. Ya Allah sedapnya. Ya Allah sedapnya mana. Nampak Yukis ni, Yukis ni premium. Tu semua tu korang tak payah cakap. Semua dah ada dah. Sebab tu kita buat group testimoni Yukis tu supaya bukan korang post macam-macam. Post video supaya orang lain pun boleh guna. Yang bila orang lain cakap video tu cakap, ya Allah sedapnya. Orang lain pun boleh guna juga untuk nak closing dia punya prospek, dia punya customer pula. So makin lama bila conversion rate ni meningkat, conversion rate meningkat daripada 4%, contoh makin lama makin power, pergi kepada 40%. So kalau 40%, dia nak closing 4 orang lah. 4 orang je. So soalan dia, berapakah yang dia perlu jumpa ataupun dia perlu PM? Adakah 100 orang? Of course tak. Sebab of course dah berkurang. Macam nak kira ni? Saya pun dah lupa dah. Macam nak kira? 100, 40, 4. So dia perlu jumpa 10 orang lah. Dia perlu WhatsApp 10 orang je berbanding dengan 100 orang lagi. Sebab tu untuk awal-awal siapa yang pahlawan Yukis ni, jangan guna cara senang. Cara senang macam mana? Setakat post, setakat awal-awal, yes, memang kena struggle dulu awal-awal. Tak ada benda dalam dunia ni benda awal-awal senang. Sebab tu ada pepatah bahasa Inggeris dia kata apa? Start always the hardest. Start always the hardest. Kalau contohnya roket nak pergi bulan tu kan, 300,000 kilometer nak pergi bulan, bumi ke bulan. Yang paling susah, paling lama sekali tahu tak dekat mana? Sebab on the way nak ke bulan 10 minit je sebenarnya. 300,000 tu zoom 10 minit je. Siapa yang pernah tengok, dia tak ada pergi bulan terus. Dia kita panggil international space kan. Tapi nak on the way nak ke sana berapa 10 minit je. Tapi yang paling lama tahu tak dekat mana?
Tu dekat awal-awal tu lah yang menandakan roket ni pergi jauh ke tidak. Betapa minyak yang habis paling banyak pun pada awal-awal. Yang yang paling banyak spend masa pun dekat awal-awal. Yang ni roket. Kan awal-awal siapa yang pernah tengok roket tu kan? Awal-awal tu macam mana? Api yang dikeluar tu punyalah banyak. Boom. Sebab start always the hardest. Awal-awal ni, yes, memang susah. Tapi, time ni lah korang kena bangkit. Time ni, bukannya sikit-sikit. Then, mengalah. Then complain. Cakap ni tak bagus lah. Orang lain buat elok je. Sebab awal-awal ni, cepat mengalah. Kita ni bangsa Melayu Islam, siapa yang saya tahu ada Chinese, ada Indian kat sini. Saya okey je, tak ada masalah. Saya pun ada kawan-kawan Chinese, Indian, saya okey, tak ada masalah. Tapi saya nak cakap dengan bangsa saya sendiri ni betapa diorang ni sebenarnya bangsa Melayu Islam, kita adalah bangsa yang paling kuat dalam sejarah, antara paling kuat dalam sejarah. Tahun 1511 betapa kerajaan Melaka, bukan negeri Melaka tau, kerajaan Melaka punya besar dia waktu tu, punyalah banyak negara nak ambil. Dia tak cerita negara, waktu tu kerajaan nak ambil alih. Sampai yang berlaku peperangan tiga segi tu, saya pun dah tak ingat lah macam mana cerita tu. Last kali orang Melayu kita juga potong belakang. Tapi nak kata dulu betapa tanah Melayu ni sangat-sangat power. Kita lah sebenarnya darah bangsa usahawan. Tapi disebabkan apa? Bukan nak cakap apa, minta maaf siapa yang terasa. Tapi kita ni daripada kecil, kita dah biasa dengan disubsidi oleh kerajaan. Kita bukan nak kata apa, kita senang. So sebab tu hati-hati dengan comfort zone. Okay, so saya kembali. Dah pukul 10. So habis dekat situ. So macam mana pun fight untuk kejar 4 orang close sehari. Tak habis 4 orang ni close. 4 orang tau. Bukannya 4,000, bukannya 400. 4 orang je sehari. Tak habis 4 orang ni, jangan pergi mana-mana. Jangan pergi mana-mana, duduk. Adakah saya minta korang pergi buka gerai tengah-tengah malam, lockdown, lepas tu kena lawan MBC. Adakah korang kena buka kedai? Tak. Saya minta maaf. Siapa yang ada jual burger sini, saya okey je, tak ada masalah. Tu saya nak korang bersyukur sikit 5 minit. Sorry. Saya nak cakap sebab saya tadi baru beli burger. Alhamdulillah sedap lah burger dia. Saya tanya dengan abang tu macam mana dia jual burger. Dia cakap memang susah. Tunggu pelanggan, berdiri, nak buat burger. Nak buat burger tu satu tu, biasa orang beli burger dalam RM4-5. Kena berdiri daripada pukul 11 sampai pukul 11 malam. 8 jam, 10 jam. Berdiri tau kerja. Sekarang ni, kita kena bersyukur. Siapa yang pahlawan UKIS, lagilah kena bersyukur. Sebab sekarang ni saya tengah train anda, you all, buat bisnes online ni. Bisnes online, saya cakap selagi tak close 4 orang, duduk depan phone ni, buat gila-gila. Dan jangan sampai terganggu Facebook, WhatsApp. Kalau nak Facebook ke apa ke, buka untuk nak promosi. Dan memang kalau contohnya promote pun, promote dengan ilmu. Macam saya cakap tadi, bukannya promote yang membuatkan orang menyampah dan lari tak tengok kita punya status. So selang-seli kan, sekejap-kejap post lah gambar kita ke, post gambar kita masak ke, post gambar anak kita ke. Then sambil-sambil tu masukkan, sambil-sambil korang dah tengok tu, saya ada ni bagi testimoni UKIS, video makan UKIS, then bagi link, then tukar balik, cerita pasal kehidupan. Hari ni Alhamdulillah best lah hari ni, aku rasa bertenaga sangat-sangat. Ni lepas habis ni, cuba screenshot ni muka tengah belajar ni apa semua. Ni Alhamdulillah baru belajar dengan founder, rasa naik semangat. Hari ni saya belajar. Tapi jangan cerita semua. Ni cerita untuk pahlawan UKIS eksklusif. Kalau korang cerita dekat luar, nanti orang luar pun dia orang kata apa, korang kena lawan pula pesaing-pesaing kat luar tu. Kita tak nak. So maksudnya tengah bersemangat, Alhamdulillah banyak belajar hari ni. So nanti tiba-tiba orang tanya, kau ni, then baru bercerita dengan dia, kau ada jual UKIS, kau nak try tak? Apa kata kau bagi UKIS ni kat mak dia, nampak tak? Gitu cara dia. Okay,